Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini suka ingin saya membicarakan soal etika dan adab. Beradab, beretika, sopan santun, mempunyai perilaku yang mulia merupakan salah satu tuntutan bagi kita seseorang manusia. Tidak kiralah apa agama kita berasal dari bangsa mana, ras mana, tapi semestinya benda ini telah diajarkan, diturunkan kepada kita. Kita diajarkan, dididik untuk menjadi seorang yang beradab. Cuba kita fikir sejenak. Pejamkan mata, bayangkan, mahukah kita diperlakukan dengan teruk, dihina, dicaci maki, dilontarkan kata-kata kesat dek kerana dilayani oleh mereka-mereka yang tidak beradab? Saya tidak mahu. Saya hendak dilayani dengan baik, disantuni, dilontarkan dengan kata-kata membina, nun, jauh, teguh, tersemat di dalam jiwa. Begitu saya hendak dilayani. Jadi adab, etika, sopan santun tidak boleh dipandang remeh, dipandang enteng, tidak boleh. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, suka ingin saya memberitahu apakah maksud etika dan juga adab tersebut. Etika ini berasal dari perkataan ethos daripada Greek yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Etika adalah salah satu sistem dasar akhlak yang mana merangkumi adat, tingkah laku dan juga kesusilaan. Seterusnya kita akan membincangkan soal adab. Jadi adab ini merupakan budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan berbudi bahasa. Dalam konteks perilaku, adab ini membawa maksud kepada perbuatan kebaikan, kesantunan, kesusilaan dan keperimanusiaan. Assalamualaikum, nama saya Azmin. Hari ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan kepada alam sekitar. Okey, alam sekitar ni mempunyai beberapa definisi. Okey, menurut Barat, alam sekitar ni yang dipanggil sebagai environment yang membawa maksud kepada keadaan sekeliling dan lingkungan. Okey, untuk terjemahan literal pula yang menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Itu untuk terjemahan literal. Okey, untuk khusus pula alam sekitar yang merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi ini. Okey, untuk literal dia letakkan manusia. Untuk khusus dia letakkan organisma, maknanya untuk semua benda hidup, bukan manusia sahaja, termasuk tumbuhan dan haiwan. Okey, kita terdengar satu perkataan iaitu fenomena fizikal. Okey, fenomena fizikal ini iaitu fenomena yang berkait rapat dengan iklim dan cuaca. Okey, contohnya hujan panas dan bentuk muka bumi juga itu merupakan fizikal untuk fenomena di muka bumi ini. Okey, untuk environmentalism pula itu merupakan salah satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar dengan aktiviti manusia seharian. Okey, apabila digabungkan ke semua istilah-istilah ini, tercetuslah dan terkeluarlah satu definisi untuk alam sekitar, iaitu alam sekitar merupakan keseluruhan fenomena sekeliling yang mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Maknanya fenomena sekeliling kita ni akan mempengaruhi kita, bukan kita je, tumbuhan serta haiwan. Okey, itu untuk sebelah barat. Menurut Islam pula, environmentalism ni yang berasaskan tauhid dan kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, iaitu kita, alam dan Tuhan. Okey, menurut Islam, alam sekitar atau alam semula jadi ni yang dicipta oleh Tuhan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang diberi akal untuk menjaga muka bumi ini dan menjaga alam sekitar daripada sebarang kerosakan. Okey, itu saja untuk definisi alam sekitar. Sekian, terima kasih. Saya akan mengulas tentang kepentingan alam sekitar.
iaitu menjamin kesihatan manusia dan juga haiwan. Manusia dan haiwan banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Suasana persekitaran yang sejuk dan nyaman dapat berfungsi menstabilkan persekitaran yang bertujuan mengurangkan kesan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida, jadi dapat menstabilkan ekosistem. Keselesaan hidup manusia dan haiwan akan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti juga amat penting untuk memelihara hubungan antara satu organisma dengan organisma yang lain. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan kehidupan lain. Contohnya, udara perlu bersih untuk pernafasan haiwan dan tumbuhan. Udara yang tercemar akan mengganggu proses ini. Pencemaran udara akan menyebabkan penyakit yang menyerang sistem respirasi. Air yang bersih juga penting untuk kehidupan. Kira-kira 70% daripada kandungan sel adalah air. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat kehidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. Sebagai satu sumber ekonomi dan biologi, kita perlu memastikan kewujudan alam sekitar yang berkualiti di bumi ini. Tanggungjawab setiap individu di bumi ini untuk memelihara alam sekitar yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin alam sekitar bersih untuk generasi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Arif bin Muhammad Arif. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kepentingan alam sekitar. Alam sekitar amatlah penting kepada manusia kerana alam sekitar menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal dan juga lain-lain. Alam sekitar yang tidak tercemar akan memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Alam sekitar juga sangat penting untuk flora dan fauna. Terdapat banyak kepentingan alam sekitar. Salah satu kepentingan alam sekitar adalah dengan penjagaan alam sekitar yang baik dapat mengelakkan kepupusan kepada seluruh spesies flora dan fauna. Hal ini kerana kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Antara contoh yang boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna adalah seperti aktiviti perindustrian, urbanisasi dan juga pembalakan haram. Ia akan menyebabkan banyak haiwan yang akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Dengan semua yang telah saya jelaskan tadi, jelaslah bahawa dengan penjagaan alam sekitar dapat mengurangkan kepupusan dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan baik. Antara cabaran melestarikan alam sekitar, yang pertama, sikap masyarakat itu sendiri yang tidak bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita. Sebagai contoh, mereka membuang sampah suka hati, tidak menyita semula barangan yang boleh kita semula, penebangan hutan yang berleluasa, penebangan haram, pembalakan haram. Yang juga seharusnya pihak berkuasa mengambil tindakan untuk menangani isu-isu tersebut agar kelestarian alam sekitar dapat dijaga. Dan juga kedua, kurangnya ilmu dan pendedahan masyarakat itu sendiri terhadap ilmu penjagaan alam sekitar, kesan-kesan buruk yang berlaku jika pencemaran alam sekitar dilakukan, dan kurangnya ilmu untuk menyita semula barang-barang. Oleh itu, pihak kerajaan dan badan-badan berwajib haruslah menerapkan kempen-kempen penjagaan alam sekitar seperti Hari Dunia, Hari Alam Sekitar, Hari kita semula.
untuk membuka minda masyarakat akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farham Yusuf dan kali ini saya akan menceritakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk melindungi dan memelihara alam sekitar negara. Kerajaan memang komited terhadap pelindungan dan pemeliharaan alam sekitar negara. Pelbagai dasar dan perundangan termasuk peraturan-peraturan serta program diperkenalkan bagi mengimbangi pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Antara dasar-dasar ialah dasar alam sekitar negara, dasar perhutanan negara, dasar kepelbagaian biologi kebangsaan, dasar mineral negara dan dasar perubahan iklim negara. Manakala undang-undang termasuk Akta Kualiti Alam Sekeliling, Akta Perhutanan Negara, Akta Perlindungan Hidupan Liar juga dikuatkuasakan. Dasar perundangan dan garis panduan sedia ada ini memberi panduan kepada semua pihak termasuk agensi kerajaan, persekutuan dan negeri, pihak berkuasa tempatan, sektor industri dan masyarakat bagi memastikan sumber asli negara digunakan secara lestari di samping memelihara alam sekitar. Kita pergi pula kepada saranan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Pepatah Melayu ada mengatakan, tiada penyakit yang tiada penyawanya. Usaha untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ini sepatutnya dimulakan daripada institusi keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mereka sebagai orang terdekat kepada anak-anak sepatutnya mendidik mereka untuk menghargai dan mencintai alam sekitar sejak dari kecil lagi. Hal ini selaras dengan peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebunnya. Ibu bapa haruslah sentiasa mendedahkan anak-anak tentang isu-isu pencemaran alam sekitar yang terkini untuk menyedarkan mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Mendidik sahaja tidak cukup. Ibu bapa juga harus menjadi teladan kepada anak-anak mereka